أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Tuan-tuan, para jemaah mengurusi surau ikan kuasa, khususnya saudara-saudara yang Ustaz Hidayat dan sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini pertama kali saya hadir mohon maaf kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi pertama kali untuk bersama dengan tuan-tuan untuk kuliah maghrib bagaimana di pohon ikan kuasa bulan sekali, insyaAllah kalau tidak ada apa-apa halangan. Kaitan dengan kitab ataupun penjelasan Tanbihul Ghafilin. Jadi sebelum ni memang saya tugas di JAIS dulu dan di ILIM dan di Jabatan Mufti di bahagian fatwa dan sekarang masih lagi tugas pasti insyaAllah 2 tahun lagi tugas di Darul Quran Jatim di Kuala Kubu Baru, tapi tinggal di Kelang tak jauh. Jadi insyaAllah kita berkongsi pengalaman, ilmu sedikit untuk peringatan diri saya dan juga tuan-tuan sekalian, supaya kita benar-benar bersedia sebagai hamba Allah yang disebutkan awal-awal surah Al-Baqarah itu Al-Muttaqin, orang yang bertakwa, dan banyak pembahasan para ulama tasawuf kalangan ahli sunnah wal jamaah, antaranya Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, dan juga kitab ini, pengarang kita ini Boleh Samarqandi, yang kuburnya ada di Kairo di Mesir, di mana pelajar-pelajar Malaysia kebanyakannya akan berziarah kubur Abu Boleh Samarqandi ini, yang merupakan seorang ahli tasawuf yang biasa mengkupas tentang hati lah, tentang akhlak manusia. Seperti mana Imam Ghazali kitabnya Ihya Ulumuddin itu. Jadi kalau kitab Ihya Ulumuddin itu memang awal-awal lagi disebut oleh Imam Ghazali persoalan hati yang jadi persoalan besar dalam kiraan ataupun perbuatan manusia. Manusia hati itu ya yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu Taala. Hati juga menjadi penentu pada amalan kita diterima oleh Allah Taala atau tidak. Hadis yang selalu kita dengar, bin niat itu, dengan niat itu maknanya hati kita lah. Solat kita kerjakan pun, dan solat apa bergantung pada niat kita, hati kita. Amalan kita terima ataupun tidak itu adalah hati kita juga, keikhlasannya persoalan keikhlasan. Jadi kalau di kitab Riyadhus Shalihin pula, kan, awal-awal juga perbahasannya tentang hati, tentang ikhlas. Jadi segalanya ikhlas itulah.
Dan surah Al-Ikhlas pun kita baca pun menjadi satu dorongan, menjadi satu kekuatan surah Al-Ikhlas itu. Jadi dalam kitab Tanbihul Ghafilin ini mengingatkan manusia ni, memang manusia ni mudah lupa. Tanbih ni maknanya peringatan. Nabaha yunabihu tanbihun. Tanbih itu isim masdar, kan? Ada fi'il, kan? Ada fa'il, ada maf'ul, ada masdar, ada isim. Jadi asal daripada perkataan nabaha, peringatan, memberi peringatan. Ada sabdu pula, kan? Ada sabdu tu bukan nabaha, nabbaha, nabbaha, ada tasdid di situ. Kenapa tasdid? Bahawa maknanya menunjukkan bahawa kena ulang-ulang. Peringatan ni kena diulang-ulang. Dari segi wazan bahasa Arab, bila ada sabdu, ambil wazan fa'ala, ya, sabdu di situ menunjukkan bahawa al-taksir ataupun benda itu diulang. Menghati ni kena diulang. Khutbah Jumaat seminggu sekali, dan solat 5 waktu sehari semalam diulang. Bukan hanya yang sembahyang raya tahun sekali, raya haji tahun sekali, raya puasa tahun sekali, kan? Sembahyang jenazah kadang-kadang, kan? Kadang tak ada sebulan, kadang seminggu. Tapi solat diulang. Benda yang Islam ulang-ulang inilah yang menjadi kekuatan hati, kekuatan peribadinya. Jadi nabbaha yunabbihu mudhari'nya, madinya nabbaha yunabbihu mudhari', dan isimnya tanbih. Tanbih. Jadi satu peringatan yang perlu diacap kali disebut. Walaupun benda tu dah tahu, kan, kita dah tahu, dah maklum dah, benda tazkirah, benda hati, benda kubur, syurga, kiamat yang akan dibahasakan dalam kitab ini, dan berdasarkan ayat Quran, berdasarkan hadis, berdasarkan pada kata ulama-ulama tasawuf, ulama yang membincang tentang akhlak manusia, perangai manusia. Dan guru saya masa di Darul Ifta masa dulu, dia kata Quran ini 500 ayat berkaitan dengan fiqh, solat, haji, puasa, kahwin. Tapi yang beribu lebih tu, kan, 500 ayat saja berkaitan dengan fiqh. Tapi ulama fiqh bahas sampai 10 jilid, lahir 4 mazhab, kan, yang utama menjadi pegangan kita, mazhab Syafi'i, memudahkan urusan harian kita dari segi perbuatan kita. Tapi persoalan hati, persoalan akidahnya, dalamannya itu 5,000 ayat lebih. Dan akidah dengan akhlak, itulah dia kata Syekh saya tu, maknanya betapa besarnya Allah Ta'ala memberatkan persoalan tentang akidah, tentang akhlak manusia, tentang hati manusia. Dan itu Quran, tuan-tuan, ya. Bahasan tentang Quran, ayat-ayat Quran. Walaupun cerita Nabi Musa, tapi diselit perangai manusia, akhlak manusia. Cerita Nabi Muhammad SAW, cerita Nabi Zakaria, cerita para Nabi, cerita binatang, lebah ke semut ke, semuanya itu menggambarkan tentang kepribadian manusia. Jadi kalau kita lihat pada kitab-kitab tasawuf, kitab akhlak ini, kan, tidaklah setebal mana, sebanyak mana kitab fiqh, kan, untuk memudahkan manusia, memudahkan umat Islam seluruh dunia, perbezaan dari segi mazhab fiqh. Tapi bergantung juga kepada pokok
dasarnya kepada 500 ayat Quran. Tapi bila persoalan hati, akhlak sama. Kan? Allah Ta'ala tidak memandang pada kulit ke, rupa ke, tubuh badan ke, bentuk manusia ke tak. Bak semayang, bak wudu, mungkin ada perbezaannya, tapi sah. Kan? Mungkin cara, mungkin ada basuh kepala dan sebagainya, cara itu mazhab sebagainya. Tapi dalam bab persoalan mengingatkan manusia tentang manusia ni lupa, manusia ni ada hati, manusia ni ada lalai. Sebab itu kitab antara kitab ini menyebutkan tentang peringatan, ingat kan? Al-Ghafilin. Tanbih Al-Ghafilin. Al-Ghafilin ini iaitu orang yang lalai. Sahun pun lalai juga. Tapi ghafil ini, lalai ini banyak. Banyak perkara yang dilalai. Hal dunia sampai lalai kepada akhirat. Hal dunia sampai lalai kepada solat. Konok memang dunia ni memang warna-warni dan sebagainya, memang lazat sebagainya, memang boleh meninggalkan solat sampai meninggalkan tanggungjawab suami, isteri dan sebagainya. Sebab sentiasa diberi peringatan. Jadi pengarang ni dia orang Mesir, memang dia orang Mesir lah. Dan antara yang dalam mukadimah disebut di sini, mula-mula sekali beliau turunkan satu ayat, dia petik satu ayat dalam surah An-Nahl ayat 125, iaitu ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Jadi ini awal-awal lagi beliau petik ayat Quran ini dalam tulisan beliau ini, kitab beliau ini, ud'u, sembah, dakwahlah, ajaklah kepada Tuhan kau, dan jalan Tuhan, jalan Allah Ta'ala, jalan Islam, ajak pada Islam. Ud'u ini mufrad, perintah wajib seorang individu, kan? Jadi setiap individu mesti berdakwah, kan? Mesti dakwah diri sendiri, ajak diri sendiri, pimpin diri sendiri, kan? Keluarga, pujuk, bimbing, ahli keluarga, ahli masyarakat, ahli surau, dan setiap seorang tu ada peranannya. Ikutlah peranan dia, mungkin dia menulis, peranan dia boleh cakap, peranan dia boleh bertukang, peranan dia boleh IT. Di situ dia main peranan sebagai pendakwah, mengajak, kan? Bil hikmah, dengan bijaksana. Bil hikmah bahas panjanglah bil hikmah ini, tapi kesimpulannya ulama sebut dengan ilmu, dan wal mau'izatil hasanah, dengan cara baik, nasihat cara baik, kan? Cara kaunseling ke, cara bimbing, cara bagailah, kan? Untuk masyarakat, ahli, kawan, sahabat dan sebagainya ini, dia dengar je tuan-tuan, bukan sampai kita paksa dia terima dah, kan? Dia dengar je, ataupun dia tengok je, dia tengok aje. Jadi kita bila berdakwah ni, mengajak orang, mengingat manusia, mengingat orang ni, bukan kerana mesti bercakap. Nabi SAW ada bercakap, ada perbuatan, ada diam. Nabi Ayub AS, dia sakit, sabarnya tu, dibaikkan oleh masyarakat, keluarga dan sebagainya, itu pun dakwah juga. Berkat kesabaran dia, ramai yang meluk Islam, ramai yang sedar, ramai yang taubat. Itu dalam lingkungan hikmah dan mau'izah. Jadi mau'izatil hasanah, kita memberikan nasihat yang baik-baik. Orang
berkata jahat pada kita, berkata kasar pada kita, kita kata lembut balik dengan dia lah. Dan bagi nasihat balik, bagi salam balik. Jadi kita tidak membalas dengan cara yang lebih kasar. Wajadilhum billati hiya ahsan. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan kita mujadalah, kan? Ada mujadalah, berdebat ke, bermujadalah, berdialog ke, berbincang, bersoal jawab ke dan sebagainya dengan cara yang lebih ahsan, lebih baik. Dia baik dah, kita nak cara lebih baik lagi. Khalifah Umar bin Abdul Aziz bila berhadapan dengan kumpulan-kumpulan ajaran sesat ini, dia bagai-bagai cara. Ada cara undang-undang, ada cara dialog, ada cara berdua je. Face to face, kamu orang ramai, kita berdua. Apa masalah kamu? Saya nak ramai-ramai. Dalam kumpulan apa ni? Ajaran-ajaran dan sebagainya. Jadi ada pelbagai pendekatan, Dia bahas tentang surah Al-Insan. Jadi Khalifah Umar bin Aziz bincang surah Al-Insan ajalah. Kan? Guna minta khidmat Imam Al-Hasan Al-Basri dalam persoalan manusia. Jadi itu yang digunakan. Cara undang-undang, kan? Sudah diambil tindakan untuk yang undang-undang pun ada juga. Jadi Nabi SAW berdasarkan riwayat Abdullah bin Mas'ud ini sentiasa memberi nasihat kepada sahabat-sahabat. Dan Nabi takut juga kalau jemu, takut sahabat jemu pula. Jadi Nabi pun jaga-jaga di hikmah juga. Kita nasihat isteri, nama anak, keluarga ke Pak Long ke Mak Long ke, kan? Sepupu ke, anak saudara dan sebagainya. 1, 2, 3 perkataan aja. Dan kalau didik anak yang bawah 10 tahun, bawah 7 tahun tu, kan? Kita suruh dia semayang, kan? Dalam hadis tu suruh dia semayang umur 7 tahun, 10 tahun dipukul. Suruh tu memang wajib bapaknya suruh. Perintah semayang suruh. Tapi dia mengelak di sana di sini tu tak terkawal lah. Itu bukan datang menjawab. Orang tua lah. Kita bila kita keluar perkataan kita pergi semayang mana. Dan orang tua kita dulu memanglah pegang rotan ke, rotan dinding kayu itu pun dah kira suruh tu. Kan? Dan cara je begitu. Sudah menepati dah tu. Dari segi perbuatan, dari segi perkataan. Jadi baginda SAW kena banyak cara pendekatan supaya sahabat tidak jemu. Tapi kewajipan doa juga, kewajipan untuk mengajak juga. Dan pesan aku agar supaya diperhatikan dan dipikirkan untuk pribadinya sendiri, kemudian diajarkan kepada orang lain. Jadi kata pengarang kita ni, cuba tengok diri sendiri dululah sebelum pada orang lain. Diri sendiri kita nak suruh mayang, kata mayang sunat, kita mayang sunat ke? Suruh orang makan baca doa, kita makan baca doa ke? Suruh kita apa lagi amalan-amalan yang wajib berjemaah, solat berjemaah, kita sendiri berjemaah ke? Jadi kata Abu Les, maknanya cuba perhatikan pada diri sendiri dulu. Doa tadi tu balik mula-mula dakwah kamu mesti berdakwah setiap orang begitu. Tidak ada dakwah tu tidak semestinya perkumpulan ramai. Pergi sana. Jemaah, contoh jemaah tabligh, habis dakwah ramai. Tapi diri sendiri tidak diperhatikan, kan? Dari segi akidahnya ke, dari segi pakaiannya ke, dari segi tutur katanya ke, dari segi keluarganya ke, kan? Kadang-kadang keluarga tidak menutup aurat, tapi dia berdakwah, kan? Keluarga sendiri tidak jaga kehormatannya, kan? Tapi dia mengajak orang. Itu disebut oleh Abu Les
Samarqandi ini perhatikan kepribadian kita dahulu. Karena beliau merujuk kepada surah Ali Imran ayat 79 sebagai dalil apa yang disebut oleh Abdul ini, kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kamu orang-orang yang beramal, kan? Rabbani itu maknanya orang yang beramal, melaksanakan. Buatlah sekadar sikit tapi berterusan cukuplah, kan? Kita dulu pernah Jais dulu buat agama dulu pernah pergi tengok apa tu di Puncak Alam dulu tu, tempat pemulihan dadah, kan? Dulu bawa Arikop majlis agama. Mana nak dakwah dia orang ni? Jadi letak di surau yang kuat-kuat apa ni, jom apa ni, pengusaha pondok ni, pemulihan ini, kan? Satu di Hulu Langat, Batu 10, satu lagi di Jalam. Mana dia kita nak betulkan, yang ambil daripada bawah-bawah jambatan yang rusak dadah, yang sebagai yang tegar-tegar sebenarnya, memanglah lari, ambil lari. Yang di Bujak Alam tu tak ada apa. Ada apa Ustaz? Cuma kita sebut Allah aja kat telinga dia. Dia nak bangun pun tak larat, kan? Tak laru nak bangun macam mana, kan? Kalau lemah badan, habis tenaga dihisap di apa tu dengan najis nadah tu. Jadi sebut Allah aja kat telinganya, Allah. Kan duk main sebulan, duk main seminggu, 2 minggu gitu je. Lama-lama boleh sedar, boleh buka mata, boleh cakap, bolehlah kuat sikit, boleh. 3-4 bulan dah boleh. 6 bulan dah boleh dah. Tahu nak apa ni, nak ambil wuduk ke, nak sembahyang, nak bangun ke, peringkat-peringkat. Memang dari segi yang malam. Kalau di Hulu Langat itu, tanya sini Ustaz Bulian tak ada pagar ke? Pagar tak ada Ustaz. Pagar apa? Pagar sembahyang lah pagar. Ada pagar. Ni kalau dia orang lari ya. Jadi kita latih dia solat. Dan solat kata inna solat tanha. Allah Ta'ala kata inna lagi sungguhnya confirm pastinya. Tanha, mencegah dia daripada lari. Betul-betul jaga. Tak ada pendidikan yang macam-macam lah. Pasal dia orang kata jauh, kata ruwet macam ni dah, pribadinya dah rosak, dah tak boleh nak apa-apa, banyak-banyak sangat silibus kepelajaran ke. Solat aja lah. Jadi kau dah pandai, dah setahun 2 tahun, kamu ambil lah diploma ke, ambil sijil ke, itu dah lain lah. Tapi peribadi kamu ni, kekuatan kamu tunjang dalam diri tak ada, solat tidak ada. Kita sebutkan solat tu tiang kan. Jadi tiang tak kat kukuh, kita tegak betul lah tiang tu dulu. Jadi dia tak lari lah. Alhamdulillah. Jadi berdasarkan ayat ni, Rabbaniyin maknanya kita buatlah sebagai pelaksana, beramal dengan apa yang kita tahu lah. Kita yang tahu. Kita tahu sembahyang duha, kita buatlah sembahyang duha. Kan? Kita tahu mengaji sikit, kita tahu mengaji lah. Kan? Bagaimana orang tua kita dulu, mbah-mbah kita ni, kalau maghrib dia mesti ngaji. Ulang. Kalau di Kairo tu, di Mesir tu ada satu kedai, dan dia jual apa tu? Jual beg. Pakcik tu duduk perhatikan, saya duduk merhatikan. Mau perhatikan tu, ambil apa pengajaran, fikir, renung, tengok. Sampai Quran ni putih ini jadi kuning di bilik dengan tangan ni kan, bilik lama, kalau sehari, kalau setahun Quran itu lama kuning bekas tangan dia. Jadi ulang. Ada orang yang beli beg, tutup lah. Tak ada.
buka lah. Kan? Itu sekarang tak tengok handphone lah. Jadi maknanya ada sebut sini diulang tadi itu. Kan? Quran aja tak ada fikir apa dah. Jadi kita fikir yang satu, apa yang menguatkan diri kita, apa yang kita kemampuan kita ikut pada umur kita. Jadi melaksanakan bima kuntum tu'allimunal kitab. Apa yang ajarkan kepada orang, apa yang kamu ajarkan kepada orang, itulah kita buat kan. Kita tak tebal macam ni, tak mampu nak laksana semua kan. Untuk kemampuan kita, yang penting hati kita tu sentiasa dibasahi, disemai, dibajai dan disiram dengan kata-kata, dengan nasihat, dengan ayat Quran. Bukan semestinya dihafal dan kemampuan hafalan kita pun terhad. Jadi kadang saya pesan pada anak-anak murid di Darul Quran, kamu menghafal ni besar tanggungjawab. Dulu kamu menghafal di pratahfiz lagi dah hafal, di bawah menengah hafal lagi, masuk Darul Quran berdiploma hafal lagi. Pun jaga bukan setakat hafal, ilmu lain pun kena belajar juga. Mukidah tauhid kena belajar, kena betul ahli sunnah wal jamaah, jangan ambil yang rapu-rapu yang bukan-bukan kan. Keluar dalam viral baru ni dan itu jadi kita bimbang kan. Rupanya diambil dari luar, sumber luar. Maklumlah dulu Datuk Ayub Khan pun kata yang kumpulan Daesh, IS ni semua ni bukan dia belajar di sekolah kita, bukan belajar di universiti kita, benda di luar. Di YouTube canggih, YouTube tu dah macam diploma lah kan. Semua ada dalam YouTube tu. Macam sijil lah, berjam-jam tengok macam mana kaedah apa sebagainya, semua ada dalam YouTube. Macam YouTube tu macam universiti lah kan. Sedangkan apa yang dibelajar di sekolah kita tak ada. Dan cepat 20 kan. Macam apa ni, doa kuno, sembahyang sebagainya. Bila kita jumpa dengan kumpulan-kumpulan ini di penjara Sungai Buloh, semua dia mengaku memang tak ada di surau, tak ada di masjid, tak ada. Memang kami ambil luar, kami tengok media sosial ini sebagainya. Wa bima kuntum tadrusun, dan apa yang kamu pelajari, apa yang kamu pelajari. Jadi itu pendekatan Abu Lih sama Nafandi ini, maknanya apa yang kamu pelajari itulah yang kamu buat sedikit. Dan pengarang juga petik ayat Quran surah Fatir ayat 28. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sungguhnya orang yang benar-benar takut pada Allah di kalangan hamba-Nya ialah orang yang berilmu, orang yang alim. Dan kita tengok tok guru, tuan-tuan guru sebagainya. Contohnya Idris Al-Marbawi. Kita tahu Idris Al-Marbawi yang karang kitab apa tu, Baru Mazi. Pernah dulu diterima tokoh Ma'al Hijrah. Duduk di Mesir 51 tahun. Kan? Kerajaan tahu rupanya ada rakyat Malaysia yang duduk di Mesir yang menyumbang ilmu yang besar kepada pelajar Malaysia di sana. Duduk setengah abad dan balik sini terima anugerah Ma'al Hijrah. Diberi tuang untuk beri ucapan. Apa yang dia sampaikan ucapannya, bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah a'lamu. Sungguhnya aku ni tidak tahu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang maknanya kena menuntut, kena minta betul-betul dengan dia lah ilmu. Jadi mana orang yang berilmu tinggi ni merendah diri dan nak sampaikan ilmu memang ada tempatnya lah. Kita pergi ke rumah ke, pergi ke surau ke, pergi ke masjid ke, jumpalah. Dulu ustaz apa ni
Azhar Idrus menyampaikan ilmu 2 orang 3 orang aja kat serambi rumah. Ya. Jadi para ilmu dengar saja ada tuan guru tu guru di Kelantan, Idris Al-Barbawi ni, pergilah. Kan? Ingat hebat dah dia. Ada lagi yang hebat, ada lagi orang yang lebih tinggi ilmu. Kan? Pergi ke Kota Baru, jumpa dengan Tok Kenali. Kan? Laluilah jalan hutan, jalan gajah, laluan gajah. Takdir Allah Ta'ala, niat yang baik. Hati yang baik, hati yang suci. Kerana nak cari ilmu, cari ke guru. Allah Ta'ala tak jumpakan dia dengan kesusahan, kesulitan. Tak jumpa binatang buas ke apa ke. Dan niat yang baik. Kan? Kita kadang niat yang baik, niat yang betul, jujur, ikhlas kerana Allah Ta'ala. Nak jaga, nak tengok orang tua. Kan? Tahan dengan polis pun tahanan tak apa. Tapi tengok dokumen, tengok IC sebagainya, jangan lepas juga. Kan? Tapi lah lesen mesti hidup lah. Dan lain ayat ayat 1-2 surah Al-Muddathir. Ini juga pengarang kitab ini saya petik, iaitu ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Ini Allah Ta'ala perintahkan Nabi SAW, wahai orang yang muslimun, dan qum, bangunlah. Qum itu pun bukan kumu, qum sorang-sorang. Dan dituju sorang-sorang. Kita juga Nabi SAW, bangun, fa'anzir, dan berilah ingat. Sebaris ayat sudah lah. Kita khutbah Jumaat sekarang ni pun dah dimintanya pendek-pendek. Kan? 7 minit, 8 minit. Betul juga. Saya pergi Singapura, rombongan tengah khutbah pergi Singapura. Khutbah hanya pendek. 6 ayat, 6 minit. Dan kita sempat tidur dah habis lah. Itu ya. Kan? Bagus. Bukan kerana dia ada cakap lah, ini khutbah bedek bukan kerana PKP je. Kita cuba kalau nak kita bagi tahu supaya buat yang apa yang pendek lah, yang ringkas ataupun yang memang sesuai lah, tidaklah panjang sangat. Kalau ada yang terpanjang tu memang tak terkawal lah. Jadi fa'anzir, berilah peringatan. Itu sekali lagi, beri peringatan, beri ingat. Sabar. Kadang orang tua kita dulu pesan, jaga diri, jaga solat, jaga aurat. 2 perkataan aja, 3 ayat aja. Simple lah. Buat anak dara yang nak pergi kerja, orang bujang nak pergi kerja mana? Kuala Lumpur, kampung tak ada kerja mak. Dan Kuala Lumpur macam-macam ada kerja lah dulu. Jaga diri kamu, jangan hal kacau hal orang. Kan? Itu pun peringatan. Ingat, jaga baik-baik. Kemudian dalam surah Az-Zariyat juga pengarang petik juga ayat 55, wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Perkataan yang kat sini ni, wa zakir ni beri peringatan pun juga seorang. Kau maknanya setiap seorang, setiap individu main peranan. Apa yang kamu boleh buat bagi peringatan? Cara apa? Medium apa? Jangan banyak-banyak, jangan jela-jela. Fa inna zikra, kerana peringatan itu, ingat, dia itu pasti memberikan tanfa'. Tanfa' ni kalau ikut dari segi bahasa Arabnya, tanfa' itu memberi manfaat. Fi'il mudhari' pasti memberi manfaat, tuan-tuan. Kita tak tahu bila masa dia dapat manfaat, kita tak tahu. Dan kita pun tak terduga. Tanfa'. Dan fi'il mudhari' maknanya berterusan akan dapat manfaat. Jadi mesti ingat pesanan mak dia, bapak dia, tok dia, kan? Pesanan mbah dia, pesanan guru dia, sebagainya mesti kan? 1-2 mesti ada dalam kepala dia, memberikan manfaat kepada dirinya dan pada orang-orang yang beriman. Al-mu'minin, orang yang
betul-betul yakin lah kan. Tapi nak jadi orang mukmin ini mengambil masa proses kan. Proses itu kesabaran sudah tentulah kan. Tidak ada nabi yang tidak tempuh kesabaran, tidak ada pendakwah, tidak ada orang alim dan sebagainya, guru sebagainya, tiada yang tidak ada tempuh kesabaran, ketabahan. Sudah itu kesabaran itu senjata orang mukmin, senjata orang sabar. Itu bukan nak hasil kan. Tapi canai satu jadi terus 5 minit dah. Apa masa ngambil masa kelapa sawit nak keluar hasil lah. Kau durian nak keluar hasil tahu lagilah nak hasilkan manusia dan peringkat lahirnya pembentukan manusia 40 hari tak boleh jadilah manusia. Dan hadis yang dipetiknya iaitu mana Rasulullah SAW sabda tafakkuru sa'atin khairum min ibadati sana. Kita berfikir satu saat, satu ketika, satu masa, pulanglah pada kita nak fikir 10 minit ke 2 minit ke 1 minit fikir tentang diri sendiri, tentang umat, renung sebagainya, ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala itu. Kita dapat pahala juga dan lebih baik daripada ibadah dan lama ibadah sunat. Dan kerana kita memikirkan tentang umat, bagaimana memikirkan anak nak berdakwah, nak betulkan anak sembahyang subuh, pelajar-pelajar kadang sembahyang subuhnya. Dulu di Mesir kan, orang ngaji Azhar, api nak kejut sembahyang subuh cabaran tu, ketuk pintu penyelia duluan, bangun ketuk subuh. Proses pendidikan hati kan, lagi sejuk negara, masa sejuk lagi kuat tidurnya kan, lagi kuat khayal dan sebagainya. Itulah dia berikan peringatan. Saya kira lah ketuk pintu pun peringatan juga kan. Kadang kita tidur anak, kalau orang tua saya tu subuh sebagainya panggil ketuk itu, nyaut sekali dah. Nyaut sekali ketuk. Habis lepas sembahyang tak bangun juga. Barulah kita lain. Bak sembahyang ni tidak ada tolak ansur lah. Memang sekali ketegasan. Tapi akan teringatlah lama. Orang tua kalau dah tak ada, kau teringat. Kau lah dulu. Kau ni selalu ingat buat sembahyang. Masuk waktu. 10 waktu. Buka Esrul Osis. 10 minit. Kan Esrul Osis tu kalau 10 minit sebelum azan tidak ada nasyid itu kan. Datang anak datang itu. Jangan tukar. Tok nak dengar ni. Kejap lagi azan. Iaitu ibadah 1 tahun tanpa memikirkan hikmat yang terkandung di dalamnya, terutama yang dapat merubah akhlak budi pekerti. Itu apa yang disebut oleh pengarang kitab ni. Kita fikirkan macam mana nak akhlak baik, budi baik, pekerti mulia, tutur kata baik, sopan, sebagainya. Mikir macam mana, fikir ibadah. Dan dah tak boleh nak sembahyang sunat, dah tak ada SOP lain dah. Sembahyang sunat itulah, sembahyang duha itulah, 2, 4, 6 sebagainya. Tapi berakhlak ni dia berubah. Dia budi pekerti, budi bahasa dan sebagainya, diri sendiri, masyarakat dan sebagainya itu sudah diajak supaya berfikir dan supaya dapat mengambil iktibar. Dan siapa yang mencuaikan segala nasihat, sejarah sahabat, sejarah para ulama dan orang-orang yang solehin, maka ia terdedah kepada salah satu 2 perkara.
Jadi kata pengarang, kalau kita cuai lah, tak ambil kisah nasihat apalah, paling tinggi pun menambah kita, orang tua kita lah. Sebab dalam Fatihah disebut an'amta alaihim. An'amta alaihim. Jalan yang kau telah bagi nikmat kepada mereka. Siapa yang Allah Ta'ala bagi nikmat pada mereka? Kurangnya orang tua kita, ayah ibu kita dan guru kita dah dibagi nikmat, nikmat ilmu, nikmat apa akhlak dia, pekerti dia dan sebagainya. Itu yang diberikan kepada mereka. Jadi kalau cuai, maka salah satu daripada dua perkara ini, iaitu dia akan merasa puas dengan amalannya. Satu lagi sombong. Maka kata As-Samarqandi, akan gugurlah amalan. Jadi ada dua perkara ni, merasa puas, ujub, bangga dan tak nak. Sebab puncanya tak nak dengar. Tak nak dengar nasihat, tak peduli dan sebagainya, kelekeh, hina sebagainya. Dan lalu timbullah dua perkara. Salah satunya tadi, iaitu bangga diri cukup dengan apa yang ada dan juga sombong. Sombong lagi lah, takabur. Dan akhir kali, sebaliknya apabila ia suka memperhatikan sejarah perjalanan hidup para solihin, dia akan berasa masih sangat sedikit amalannya. Kalau kita tengok pada amalan orang-orang yang dahulu, banding kita, Allah, sedikit amalannya. Sehingga membuat dia lebih rajin untuk beramal dan menambah kebaikan. Kalau dulu orang dulu suka bersedekah, kita pun bersedekah sikit, kita tiru, supaya lebih rajin kepada Allah. Kita memohon taufik, semoga kita dapat berbuat segala kebaikan dan mencapai sebesar-besar keberkatan. Jadi itulah lebih kurang pada malam ini. Sedikit banyak, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa nas'aluka rizqan thayyiban wa nas'aluka 'amalan mutaqabbala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.